syarikat revenue minggu lepas. Siapa masih ingat? Saham revenue minggu lepas hampir-hampir nak limit down. Hampir-hampir, sikit lagi nak limit down. Kan? Tapi hari ni nampak gayanya dia melawan balik. Kalau anda masih ingat minggu lepas, nampak the gap down dan jatuh tu hampir-hampir lah nak limit down. Tapi hari ni dia tutup balik gap down tu dan lagi tinggi daripada sebelum tu. Sebenarnya apa yang sebenarnya saya nak tekankan kat sini, kan? Bagaimana kita nak mengesan, kan? Bagaimana kita nak mula bau tanda-tanda satu-satu syarikat tu bermasalah. Sama juga kalau kita cakap tentang serba dinamik, kan? Baru-baru ini keluar pengumuman tentang serba dinamik. Kata mahkamah telah meluluskan permohonan untuk gulung tikar melibatkan 3 anak syarikat serba dinamik group oleh 6 buah kreditor. Maknanya orang-orang yang dihutang. Bukan sikit, bukannya orang yang dihutang tu bukannya individu ataupun syarikat-syarikat biasa. Yang dihutang tu bank. So kalau tak tahulah, saya ni bukanlah orang banking ataupun bukanlah orang dalam sektor sektor kewangan, tapi saya percaya kalau nak fight against the bank, sebab yang minta suruh dibankruptkan, yang minta supaya digulung tikar ni bank. Sebab syarikat serba dinamik berhutang sebanyak berapa bilion dengan 6 buah bank. So saya rasa benda tu sukar untuk mereka menang. Walaupun mahkamah dah umumkan macam tu, still mahkamah benarkan untuk rayuan. Okay, 12 bilion tu dalam bentuk aset. Ni yang hutang. Hutang tak silap saya 5 bilion. 5 bilion hutang dengan 6 buah kreditor. 6 bank. Tapi kalau anda tengok bank-bank tu kan bukanlah bank-bank besar kan. Dia bukan CIMB ke, bukan public bank. Dia bank kecil-kecil je. So, yalah kalau kita ingat balik kisah kan perjalanan Serbadak ni kan. Bagaimana dia punya kata perjalanan tu. Secara tiba-tiba, tak ada angin, tak ada guruh kan. Walaupun yalah kat awal ni dia jatuh pasal COVID. Ni bukanlah pasal masalah kewangan. Kan, yang ni semua company pun jatuh. So dia tak terkecuali lah. Cuma waktu tu dia taklah jatuh teruk. Hampir setahun juga dia steady, relax. Out of sudden, secara tiba-tiba gedebam. Bukan sekali, bukan 2 kali, berkali-kali. Kalau kita tengok ni nampak 2 kali limit down. Kan? Dan even worse, dia taklah recover. Macam revenue tu tadi, eloklah dia gap down, dia tutup balik. Yang ni dia makin turun dan makin worse. So mungkin saya nak kongsikan sedikit lah. Bagaimana tanda-tanda, apa petanda-petanda red flag sebelum benda-benda ni mula berlaku. 1. Bila berlakunya corporate tussle. Kalau kita tengok dalam kes revenue ni sebenarnya bukan baru. Kalau anda track cerita revenue ni, sebenarnya kes revenue ni sebenarnya dah lama dah pun. Isu tentang corporate tussle, bukan corporate puzzle, tussle, T-U-S-S-E-L. T-U-S-S-L-E. Pergaduhan lah. Corporate tussle. Apa? Tussle ni bahasa Inggeris. Siapa cikgu Inggeris? Corporate tussle. Tussle apa? Tussle yang saya tahu dia macam bergaduh lah. Bergaduh kata dalam peringkat dalaman. Melibatkan, yalah, kau bayangkan, yalah sama-sama kata jadi bos, tapi dia orang bergaduh sesama dia orang. Perebutan kuasa. Perebutan kuasa. Ramai cikgu English kat dalam ni. Bagus. Pertikaian dalaman. Bos ni tak puas hati dengan bos ni, MD tak puas hati dengan CFO, CFO tak puas hati dengan director. Kan? So itu tanda-tanda awal. Sebenarnya sebelum lagi gap down ni, dia dah buat cerita tu dah lama berlaku. Logik akal, kenapa kalau kita tengok kan dari awal November lagi dia dah jatuh tu agak teruk. Jatuh ni bukan sikit-sikit tau. Kalau kita tengok daripada RM1 sampai dekat kata berapa sen ni kan, 70 sen. Berapa persen punya kejatuhan. Bukan sikit-sikit lah. Maknanya daripada sini sebenarnya isu tu dah kata dah mula didengari. Itu yang
pelabur-pelabur yang mana tahu maklumat-maklumat dalaman ni, dia dah ambil langkah awal dah. Dia dah cabut awal. Dia tak confident. Sebab nampak benda tu boleh selesai dalam keadaan yang baik. Kalau kata boleh selesai, jumpa tepi, settle cara baik kan, tak payah pergi court, tak apa. Biasanya cepatlah dia punya isu tu resolve. Tapi kalau kes yang nak dakwa, nak masuk mahkamah, benda ni bukannya cerita 1 hari 2 hari akan selesai. So bila kita mula dengar corporate tussle macam ni, macam mana nak tahu contoh-contoh pengumuman dia ni kan? Contoh kalau kata alah ni mudah sekarang ni, berita-berita ni semua kita ada di ada di di media-media, di website-website. Sebenarnya kita dah kata kita boleh dapat tahu benda ni lebih awal. Of course ialah dia taklah 1 hari je berlaku impact dia tu. Dan saham ni bukannya senang kau nak jual semua saham yang ada kan. So benda-benda tu dia akan melarat. Takut nanti kita duk hope kan. Nampak ni tanda-tanda yang jelas. Kalau kata tak keluar berita pun, kalau kata anda betul-betul disiplin dengan technical analysis, dah patah strong support, dah memang kena keluar. Biasanya kat sini yang kita akan hope. Kita akan ingat ada peluang untuk reverse. Datang pula, ada pula mazhab yang kata, tu kan downtrend line breakout. Wah, downtrend line breakout. Ni saya lukis ni sebab nak perli tu. Kan, kat sini dia downtrend line breakout. Tu elok je breakout. Kan, dia nak menjustifikan benda tu boleh buy. Ada pula just kan ini ada doji. Wah, doji pula selama hari ni kau tak pernah peduli pun pasal doji. Tapi disebabkan saham ni dah jatuh banyak, doji tu kau nampak. Kan? Itu biasanya lah kita nak menjustifikan tu lah. Sebab dah jatuh teruk. Kita ingat kita bijak, kita pun sambah. Elok kita sambah, get down. Ini nasib baiklah tak syariah. Kalau di syariah hari ni mau ramai-ramai balon dia hari ni, betul tak? Hari ni memang hampir limit up. Lagi 4 sen dia nak limit up, tapi tak berjaya limit up. Nasib baik dia tak syariah. Itu contoh. Okey, kalau tadi tak dapat tu, kalau kita tengok kejap revenue tussle. Tak silap saya berita ni dah lama keluar dah. Revenue Group. Daripada awal November lagi sebenarnya dia dah ada bunyi-bunyi dah. Dah ada kata berita-berita tussle ke apalah. Revenue Group, management, macam itulah berita-berita macam tu. So bila kita mula nampak ada masalah-masalah duk bergaduh, ada siapa masih ingat kalau orang lama ni dia ada satu company Inix tak silap saya, kalau anda tengok ada satu recording kan macam mana situasi dalam AGM, siap baling-baling kerusi tuan-tuan, baling-baling kerusi dalam AGM. Saya tak ingat Inix kot kan. So nampak benda tu pun kan, benda tu boleh memberikan satu impression yang buruk, especially kepada pelabur-pelabur lah. Sebab itulah tanda company tu sedang bermasalah kan. Macam mana kalau kata satu kapal kan ada banyak kepala, masing-masing nak buat kepala sendiri, tak bersatu, macam mana company tu nak berkembang? Kalau masalah dalaman ni tak diselesaikan, of course gaduh adik-beradik tu biasa kan, bukanlah benda yang asing, tapi dia melibatkan hala tuju syarikat. So dia akan hilangkan keyakinan pelabur lah. Okay? So bila tukar CEO baru, bila yang ni pecat tu kan, nak saman itu, nak saman ni, so benda tu kita kena hati-hatilah. Nampak? Revenue files police report, special review after suspended co-founder. Nampak? Co-founder dia pula kena suspend. Ni nampak ada masalah dalaman. Ni masalah-masalah dalaman yang yang berlaku. Bila kena suspend, ni mesti ada sebab. Kalau tidak, kenapa dia nak suspend co-founder? Founder ni disuspend kan? Sebab board of director of course ada power. Walaupun kau kata aku dulu yang buat company ni daripada zero sampai hero hari ni kan, tapi itulah kuasa board. Board of director boleh membuat keputusan sama ada nak suspend ataupun nak pecat. Dia mesti ada masalah. Masalah kewangan kan, ataupun mungkin
adalah orang kata benda-benda yang selama ni disuruh. Begitulah juga kalau kita tengok syarikat-syarikat yang besar yang collapse. Sebenarnya daripada isu dalaman ni yang mana kantoi. Orang luar tak tahu cerita. Kita ni orang luar tak pernah dengar kisah-kisah ni. Tahu-tahu je kena suspend lah, kena pecat lah, kan, resign lah. Biasanya bagi resign ni, kalau kita tengok resign ni, alasannya kebiasaannya to pursue personal interest. Kan, nampak macam tak ada masalah lah. Tapi yalah, antara juga saya masih ingat satu company ni. Saya suka ni. CFO IFCA. Ni saya masih ingat sebab ini company yang paling saya ban. Saya benci dalam satu bursa. Satu bursa ni kalau kata company yang paling saya anti adalah IFCA. Okey. Kita tengok CFO IFCA. Okey, kita tengok. Dia appoint CFO dia pada Mei 2015. Okey, ni antara petunjuk-petunjuk. Saya tunjuk real sebab saya masih ingat kisah-kisah ada ni. Bila last korang beli saham IFCA? Saya rasa kau tak dah beli kot saham IFCA ni kan. Sebab saham IFCA ni memang bodoh. Antara company terbodoh yang pernah wujud. Tapi kalau dia GST, kalau kata GST diwujudkan balik, kau standby lah saham ni. Sebab company ni pernah menjadi company paling power tahun 2015. Kenaikan 1,800%. 1,800% daripada 10 sen naik pergi RM1.50. Kurang 10 sen. 1,800% dalam setahun. Sebab GST punya pasal. Saya tercedok. Saya tercedok tu pula. Saya masih ingat. Saya tercedok tu kat mana tau? Kat sini. Ni, jebon gila. Masa ni. Ni. Elok saya cut waktu merah yang terakhir. Waktu tu bodoh-bodoh belajar. Saya belajar bulan Mei. Kan? Tengok, orang kata cut lah, cut. Kan? Hari terakhir cut, esok dia reverse. Kan? Dia ni dulu dia buat software GST. Tapi sekarang tak tahulah. Rasanya dia dah tak buat dah GST. Tapi tak tahulah kalau dia masih ada. Sekarang ni kalau tengok website dia, dia lebih banyak fokus kepada property. Dia ada nama macam blog. Bukan blog lah, website untuk transaksi property. Okay. Cuma balik pada tadi. Saya nak tunjuk macam mana tu. Okay. Ingat dia appoint Mei 2015. Okay. Kita tengok. Tiba-tiba out of nowhere. Kan tadi saya cerita, company ni meletup kot. Company ni kan meletup. Selepas CFO baru diumumkan. Patutnya tak ada masalah lah, betul tak? Tapi tiba-tiba keluar tak lama lepas tu CFO resign. Tak lama lepas tu, nampak? CFO resign. Tadi dia baru appoint, lepas tu CFO tu resign. Dan daripada situlah bermulanya zaman kejatuhan IFCA ni. Kalau tengok, daripada kan dia resign bila? Dia resign pada bulan Mei. Tak lama, kan tadi dia appoint bulan Mei kan? Dia resign 25 Mei. Bulan yang sama, dia pergi resign. Dan tengok, biasanya kat mana? Tu, kat puncak. Dan itulah tanda-tanda kejatuhan dia. Dan all the way down sampai hari ni. Logik akal dia. Kalau kita fikir logik akal dia. Kenapa? Kau dah berada di puncak. Kau duduk dalam company yang super power. Kan? From zero to hero. Apa hal kau nak resign? Tu contoh-contoh lah. Pasal tu pentingnya kalau dalam formula Ken Slim ni kan, kita bercakap tentang management. Bukan setakat tukar management kan. Tukar management biasalah kita tahu ni kan. Tapi bila berlaku isu-isu macam ni. CFO resign. Auditor resign. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu pula kes macam Sebadak. Yang mana berlakunya fraud dari sudut financial statement dia. Kan? Katanya ada berlakunya sorok duit lah. Kalau anda tengok yang saya pernah cadangkan hari tu, kan Netflix punya cerita tu. Netflix cerita pasal Wirecard. Kalau tuan-tuan ada masa, pergilah tengok. Cerita pasal tajuk ni, Scandal Bringing Down Wirecard ni. Ini cerita bagaimana sebuah company antara yang terbesar di Jerman, bukan kata di Malaysia, di Jerman, boleh jahanam. Disebabkan financial fraud. Dan macam mana tanda-tanda ni mula didetect? Bayangkan, yang kantoi kan ni orang luar. Jurnalis luar, dia tengok-tengok report, macam something wrong.
Orang macam kita ni, of course kita tak tahu. Memang kita ni tak adalah detail pergi korek satu persatu cash flow dia, aset dia. Itu bukan level kita. Melainkan anda seorang forensic accountant lah. Kan? Kalau anda forensic accountant, mungkin anda dapat detect tanda-tanda tu lebih awal. Tapi bila kita tengok dari sudut management, auditor, kan? Kenapa syarikat-syarikat di Bursa Malaysia ni, mereka ni bila kata keluarkan penyata kewangan syarikat, penyata kewangan syarikat ni perlu diaudit. Kenapa perlu audit? Sebab untuk mengesahkan, betul tak? Supaya nak mengelakkan kata penipuan. Pasal tu perlunya ada pengesahan pihak ketiga, iaitu auditor lah. Tapi bila auditor tu resign, saya tunjuk satu lagi. Ni satu lagi company. Ni satu lagi company. Company Viz auditor resign. Kita tengok je. Sejak daripada tempoh tu, ni saya nak bagi idea je. Ni tengok 9 Oktober 2018. Sebab inilah bezanya pengalaman. Pengalaman. Bukannya kata benda-benda ni, knowledge ni you tak jumpa dalam buku, tuan-tuan. Ini semua pengalaman-pengalaman yang saya kongsikan. Kita tengok what happened to harga saham dia selepas ni. Ini tanda-tanda awal. Nampak ni, resign as auditor. Perkataan bila auditor quit. Itu something wrong kata. Kenapa auditor kau quit? Kalau siapa auditor kat sini? Senang nak dapat job? Kan mudah auditor ni kenalah buat marketing. Kan? Siapa nak aku audit ni? Kan? Ni Mr. Adam and Co ni company kawan saya tahulah. Sebab ini company kawan saya. Kawan saya ownernya. Adam tu nama pakcik dia. So bila saya tengok kenapa dia resign lah, dulu bodoh-bodoh tak faham kan. Tapi bila banyak company yang buat macam tu, kita tengok 10 Oktober 2018. What happened to the price? Okay. Sekejap. Kenapa kita boleh cerita sampai ke sini? Tadi saya nak cerita pasal DH kan. Jauh sangat kita dah melalut ni. 2018. Ni. Wah. 2018. Okay, dia resign tadi bulan apa? Bulan 10. Bulan 10 2018. Kita tengok ni kan, dia resign bulan 10 kan? Betul? Resign kan? Bulan 10 kan? All the way now. Ini 2020 pasal teknologi rally lah. Okay. Nampak? All the way down. Mesti ada masalahnya. Mesti ada masalah. Lepas tu hati-hati. Kita tengok, kita track balik. XOX. XOX sebab memang dah bodoh dah. So dia tak ada beza antara bodoh tak bodoh. XOX Januari 2022. XOX Tech. XOX Technology. Januari 2022. Kita tengok ada kesan tak pada harga saham ni? Sebab memang tak ada kesan lah. Sebab dia kat bawah. Kan? Yang ni dia tak nampak sangatlah kesan dia. Tapi kalau itu tanda-tanda, kalau you mula nampak auditor resign, kan? Auditor quit, itu tanda-tanda bermasalah tu. Kenapa auditor tu? Mungkin nanti saya minta sahabat saya, orang yang lebih layak untuk bercerita lah. Mungkin nanti next sembang borak santai elitista, saya suruh dikupaskan. Kenapa seseorang auditor tu resign? Mesti ada sebab kan. Auditor tu nak job. Bila dia buat audit, barulah dia dapat payment. Tapi dia sendiri, orang kata volunteer resign. Something wrong. Kan? Corporate tussle, pergaduhan company-company macam ni. Tiba-tiba CFO ke CEO resign. Biasanya dia orang bagi alasan yang tak naklah nampak merisaukan. Kan? Biasanya to pursue personal interest. Kok company tu, kalau kita lah kan, sedang berada di kemuncak kejayaan, company tengah harga saham meletup, harga saham all time high, kenapa kau nak resign? Logik kan? Payment sangkut, mungkinlah juga kan, maknanya company tu ada masalah cash flow. Tapi kalau setakat company untung juta-juta je, ada masalah cash flow, masalah juga tu kan. Sebab audit ni tidaklah mahal mana.